Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syeikh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannani 'ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, wa ala alihi wa ashabihi zawil fadailil lati la tustaqsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan akan hamba-Nya, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui atau maha melihat. Suratul Isra, perjalanan malam, surah yang ke-17, ayat yang pertama daripada 111 ayat pada juzuk yang ke-15. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengulang kaji ataupun meraihkan sempena peristiwa agung
yang berlaku julung-julung kalinya ke atas kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah peristiwa yang dinamakan Isra' wal Mi'raj. Yang moga-moga dengan pemahaman kita, perkongsian kita pada malam ini membuahkan hasil kefahaman dan keyakinan yang makin bertambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan pertambahan itulah menjadi pengharapan besar kepada kita. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk ditempatkan di dalam syurga bersama Nabi-Nya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, orang dah kenal tak? Tak kenal tak? Ha? Orang dah kenal tak? Tak kenal. Sikit lah. Tak kenal lagi. Selalu masuk YouTube cerita. Nama Muhammad Syakir bin Aswahar. Rasa dah datang dah. Kali berapa dah ni? 3 dah rasanya. 4. Ya. Isra' Mi'raj juga kan? Hari tu Isra' Mi'raj dah turun ke dari langit? Saya tak habis juga kan. Jadi hari ini insya-Allah kita akan inilah orang cakap berkongsi. Tajuk kita berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Okey. Biasanya kalau sekadar ceramah macam ni kita tak dapat nak cerita habis. Sebab panjang cerita Isra' Mi'raj ni. Perjalanan Nabi pun bermula daripada tengah malam sampai ke pagi subuh esoknya. Jadi kalau kita nak cerita sebiji-sebiji perjalanan Nabi tu, maknanya kita kena sampai subuh. Pagi esok boleh? Slow tu. Tak boleh. Memang tak boleh. Saya pun tak boleh. Saya nak balik. Kan? Tuan-tuan tak apa duduk sini dah. Jadi memang tak dapat habis. Biasanya kalau saya cerita ceramah Isra' Mi'raj ni, cerita tu kadang-kadang dan lah naik sampai langit tu. Lepas tu tak turun. Tak turun. Habis macam tu je. Tergantung kat atas langit tu. Ataupun kadang-kadang start cerita daripada langit. Kan? Start cerita daripada langit, turun ke bawah. Tapi permulaan pula tak boleh cerita. Lepas tu saya buat teka-teki dengan anak murid saya. Dia kata, benda apa? Kalau daripada bawah dah naik, dia tak turun. Kan? Kalau dah naik, turun. Tapi dia tak naik pula. Itu tajuk dia ialah ceramah Isra' Mi'raj. Ceramah Isra' Mi'raj dia tak dan nak cerita keseluruhan. Siapa-siapa pun, mana-mana ustaz pun tak boleh nak cerita. Cerita tebuk-tebuk boleh. Cerita ni sikit, cerita ni sikit, cerita ni sikit. Nak cerita keseluruhan tak dapat sebab ceritanya panjang, ceritanya banyak, macam-macam peristiwa. Jadi kita boleh ambil sikit-sikit lah. Berdasarkan kitab yang saya mengaji dengan Tuan Guru Siddiq Noor, iaitu kitab yang bernama Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani. Sebelum kita pergi jauh cerita pasal Isra' Mi'raj ni, kita nak faham dulu apa tu Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Isra' tu apa? Mi'raj tu apa? Sebabkan saya dah datang buat kali yang ke-berapa, 3 ke-4 saya tak ingat. Jadi saya rasa saya dah cerita dah apa tu Isra' dan apa tu Mi'raj. Teh nak tengok ingatan kita. Apa tu Isra' dan apa tu Mi'raj? Isra' tu apa? Krik-krik. Isra' tu? Isra' tu artinya berjalan di waktu malam.
Tunggu tuan-tuan jawab sampai subuh tak jawab. Biar saya jawab lah. Program ni ustaz tanya, ustaz jawab. Isra' tu maksudnya berjalan di waktu malam. Macam tadi saya ni, tapi siang lah. Sekejap lagi nak balik kan berjalan malam. Itu Isra' lah tu. Isra' tu dari segi bahasa artinya berjalan di waktu malam. Kalau sabit dengan kisah Nabi ni, maknanya perjalanan Nabi daripada Baitullah di Mekah Al-Mukarramah nak menuju ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestin. Dan kenapa dinamakan Masjid Al-Aqsa? Aqsa tu artinya jauh. Makna dia dari segi bahasa. Maknanya masjid yang jauh. Maknanya perjalanan Nabi tu bukan dekat. Jauh. Tapi Allah nak tunjuk kebesaran dan kekuasaan Allah. Nabi jalan tu jauh tu. Sekira-kira setengah ulama' kata kalau di zaman Nabi ni mana ada kenderaan macam kita yang canggih-canggih ni. Jadi sekira-kira naik unta lah. Itu pun kalau unta yang jenis laju 3 bulan baru sampai. Tapi perjalanan Nabi daripada Mekah Al-Mukarramah ke Masjid Aqsa yang jauh itu mengambil masa dalam tempoh 1 malam. Malah bukan 1 malam, sebahagian malam sahaja. Itu Allah nak tunjuk kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah turunnya dalil Al-Quran. Malah Allah sebutnya dengan nama surah pun dah disebut Suratul Isra'. Dan Allah mulakan ayat yang saya bacakan tadi tu dengan kalimah subhana. Apa maksud subhana? Kita pas sembahyang tu imam wirid zikir subhanallah, subhanallah. Apa maksud subhanallah? Subhanallah artinya maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Makna maha suci Allah tak terkena pada Allah Ta'ala itu sebarang kelemahan dan kekurangan seperti sifat-sifatnya makhluk. Kerana makhluk itu lemah, makhluk itu kurang. Allah tak. Allah tak lemah, Allah tak kurang sebab Allah Tuhan. Itu maksud subhanallah. Maha suci Allah. Suci Allah daripada kekurangan. Suci Allah daripada kelemahan. Suci Allah daripada sifat yang sama seperti makhluk. Tidak. Allah tidak seperti makhluk. Jadi bila suci Allah, bermakna Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah boleh buat apa saja. Sebab tu Allah gunakan kalimah subhana pada ayat dalam suratul Isra' itu kerana cerita-cerita dalam Isra' Mi'raj ni adalah cerita-cerita yang pelik-pelik. Yang paling peliknya Nabi boleh berjalan kat satu alam yang lain. Jadi kalau kita hanya memandang Nabi yang berjalan, itu memang pasti pelik. Tapi kalau kita memandang Allah yang jalankan Nabi, nak pelik apanya? Subhanallah. Maha suci Allah. Mudah bagi Allah nak buat apa saja ke atas makhluknya. Itu penting untuk kita belajar mengenal Allah. Ma'rifatullah. Kena belajar sifat 20. Kena belajar akidah. Kena belajar tauhid. Hari ni orang lemah daripada mengaji soal agama ni, khusus-khususnya lagi ilmu akidah dan ilmu tauhid, menyebabkan hari ni orang lebih yakin dengan manusia daripada yakin dengan Allah tu sendiri. Hilang pedomannya, hilang keyakinannya kepada Tuhan. Kalau dengan Allah pun dah tak yakin, agak-agak dia masih lagi beriman atau kafir? Saya jawab. Kalau dah tak yakin dengan Allah, beriman lagi ke kafir? Itu berat zaman hari ni. Saya kali tu duk viral pasal kecoh pasal satu video ceramah saya yang orang rakam. Saya ceramah, dalam ceramah tu saya kata ada wali Allah yang boleh terbang. Tapi dia potong pendek tu je. Kita cerita panjang tu dia tak dengar. Potong pendek tu dia bantai. Sebab saya kata ada manusia, yakni wali Allah yang boleh terbang. Saya jawab sini, memang manusia boleh terbang. Tapi bukan manusia itu yang terbang. Allah lah yang terbangkan dia. Dan sekarang ni pun malah bukan seorang tengah terbang. Sekarang ni ada orang tengah terbang. Saya boleh buktikan. Malah ramai, beratus-ratus tengah terbang. Malah dia terbang tu bukan sakat dia terbang. Dengan beg-beg baju dia terbang. Dengan besi-besi pun terbang. Apa dia? Kapal terbang lah. Tu kan terapung ke atas udara tu. Tu terbang lah tu.
Tak? Oh, dia kata, oh itu naik kapal terbang. Memanglah. Tak, kapal terbang siapa buat? Manusia buat. Kalau manusia boleh terbangkan manusia dengan cara teknologi kapal terbang, takkan Allah tak boleh terbangkan manusia? Allah tu Tuhan. Dah mana lagi kuasa? Sebab apa jadinya tu? Itulah tadi saya sebut. Sebab orang dah tak nampak Tuhan, yang dia nampak manusia. Jadi manusia menjadi Tuhan bagi diri dia. Ni yang kita khawatirkan dan kita risaukan. Di akhir zaman, orang lebih nampak makhluk daripada yang mencipta makhluk. Dan saat keadaan begitulah, akhirnya nanti Dajjal akan muncul. Dan Dajjal tak muncul zaman orang alim. Ni zaman Syekh Daud. Zaman ulama-ulama dulu. Lepas tu zaman kita ulama dah makin kurang. Kalau ada pun dah koi berusia. Lama-kelamaan meninggal. Dan mati tok guru, mati pondoknya. Mati ulama, mati dengan ilmu-ilmunya sekali. Habis. Dan akhirnya keadaan masyarakat akan bertambah jahil, bertambah jahil, bertambah jahil. Dan waktu itu manusia dalam keadaan jahil, waktu itulah Dajjal akan keluar. Dajjal ni bukannya belum hidup lagi, Dajjal dah hidup lama dah. Lama dah Dajjal hidup, dari zaman Nabi hari tu ada lagi dah Dajjal ni. Cuma dia belum keluar, dia dirantai. Dan dia akan dibebaskan dan dia akan keluar di saat keadaan manusia berada di lembah kejahilan. Kata Nabi, bada'ul islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba atau kama qala. Rawahu Imam Muslim, mafhum hadis, maksudnya kata Nabi, bada'al islamu ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan ganjil, pelik. Kenapa ganjil pelik? Sebab zaman tu zaman jahiliah. Keliling orang jahil belaka. Masa dengan Nabi ni, as-sabiqunal awalun yang mula-mula peluk Islam dengan Nabi pada peringkat awal permulaan Islam, tak ramai. 8 orang aja. Bayangkan 8 orang sahaja. Contohlah macam dalam taman kita ni ada berapa penduduk orang Islam? Katalah dekat 200 ke 300. Tiba 8 orang je Islam. Yang selebihnya tak Islam. Macam mana rasa? Suasana tu. Kena pula dan lah sedikit ditindas pula. Tak boleh mengaku, tak boleh cakap terang-terang, tak boleh dakwah terang-terang. Zaman tu. Kemudian kata Nabi, wasayaudu kama bada'a ghariban. Dan Islam akan kembali gharib. Islam akan kembali ganjil, akan kembali pelik. Akan kembali tu apa maksud Nabi? Akan kembali dalam keadaan jahiliah. Macam Islam mula-mula balik dulu. Macam tu. Jadi suasana jahiliah akan datang semula di zaman kita. Cuma zaman dulu jahiliah orang sembah berhala Al-Lata, Al-Uzza, Manat. Patung berhala. Zaman hari ni orang patung berhala tu tak ada dah. Tapi dia sembah dalam bentuk lain. Apa dia? Dia sembah duit ringgit. Dia sembah pangkat. Dia sembah jawatan. Dia sembah keduniaan dia. Dia lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Percaya cakap saya, nanti matahari terbit di sebelah barat, tetap akan ada orang pergi pejabat kerja. Tengok ni, matahari tengah terbit belah barat ni. Duduk dalam jam lagi ni. Allah lambat dah nak pergi ofis ni kata. Matahari dah terbit belah barat. Dia sibuk dengan dunia lagi. Dia sibuk dengan kerja lagi. Waktu matahari terbit belah barat, kiamat belum lagi. Tu baru tanda kiamat nama dia. Baru tanda kiamat besar. Tanda kiamat dah Allah tunjuk pun, orang tak peduli lagi. Ni zaman dia. Zaman yang dinamakan sebagai zaman jahiliah. Zaman orang yang jahil, keadaan tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah. Jadi sebab tu perkara ni, macam pengurusi majlis tadi sebut, ini adalah satu perkara yang penting yang mesti kita kena ambil berat. Lagi-lagi peristiwa agung baginda Nabi kita Isra' wal Mi'raj ni adalah peristiwa yang pelik-pelik lah yang berlaku. Tapi sebenarnya kalau kita meletakkan Allah itu yang maha kuasa, boleh buat apa saja, istilah pelik tu tak jadi, tak ada. Tapi kalau kita merasakan kita tak kenal Tuhan, memang kita rasa benda ni macam mana boleh jadi, kita akan jadi macam tu. Kita akan kata macam mana. Tak usah macam mana lah. Sebab Allah boleh buat apa sahaja. Apa sahaja Allah nak buat. Kan? Begitu. Baik. Itu berkenaan dengan kalimah subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu yang dinamakan sebagai Isra'.
perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Cuma saya tertarik dengan kalimah ayat ni dalam Al-Quran ni. Allah sebut perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa dalam perjalanan ni Allah pilih perjalanan Nabi ni daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin? Apa hubung kait dia? Kaabah di Masjidil Haram di Mekah itu dibina oleh Nabi Adam AS. Banyak orang kita dia salah faham, dia sangka Nabi Ibrahim yang bina. Bukan. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina semula setelah dia runtuh. Tapi asal-asal pembinaan yang orang yang mula-mula membina Kaabah ialah Nabi Adam AS. Dan ketika itu bangunan Kaabah ni tidak berbentuk petak, tapi dia ada macam lengkung sedikit. Ada lengkung. Yang kita hari ni kalau kita pergi buat umrah, kita panggil dia Hijr Ismail. Hijr Ismail tu adalah sebenarnya sebahagian daripada dinding Kaabah juga. Tapi masa pembinaan semula oleh Nabi Ibrahim, batu tak cukup, menyebabkan dinding tu dibina separuh sahaja, dan dibina petak keliling. Sebab tu Nabi kata kalau kamu nak sembahyang, mendapat fadilat sembahyang di dalam Kaabah, maka sembahyanglah di dalam Hijr Ismail. Sebab kita nak masuk dalam Kaabah tak boleh. Kita bukan siapa-siapa. Kalau pemimpin negara yang mungkin dapat, kita tak dapat. Jadi kalau nak juga mendapat keberkatan, fadilat sembahyang di dalam Kaabah, maka kata Rasulullah, sembahyanglah di dalam kawasan Hijr Ismail. Jadi kalau siapa-siapa esok-esok bila-bila buat umrah, try lah masuk dalam Hijr Ismail tu. Tapi orang ramai lah. Saya pernah lah dapat masuk dalam Hijr Ismail tu. Dan kita semayang dalam tu. Saya sujud. Saya bangkit daripada sujud, gelap gelita. Sudah. Saya kata, saya masuk alam mana pula ni? Alam mana pun ni masuk dalam kain orang. Dalam kain orang. Pak Arab ni memang, tak boleh harap nama pun Pak Arab. Kan? Dia boleh langkah orang semayang. Dan langkah satu hal, dah langkah belah pergi jalan lain. Langkah berhenti situ lah tu. Dia berhenti atas kepala kita. Kita angkat-angkat, gelapnya rupanya dalam kain dia. Nasib baik tak nampak benda bukan-bukan. Itu ni Pak Arab. Tapi hati-hati lah. Jangan ikut perangai Arab. Sebab tu kita kena mengaji. Kadang-kadang orang kita ni, dia pergi sana. Lepas tu dia balik. Nah, dia buat selamba. Dia buat macam orang Arab buat. Dia kata, aku tengok kat Mekah orang buat macam ni. Jangan ikut. Arab ni nama je Arab. Belum tentu dia mengaji. Nama dia keturunan Arab. Tapi belum tentu dia mendalami ilmu agama. Kadang jahil juga. Silap lebih jahil pada orang yang bukan Arab pula. Kena? Tu. Jadi jangan ikut perangai. Mana boleh jalan depan orang. Dalam hadis Nabi kata, kalau orang itu tahu betapa besarnya azab lalu depan orang semayang, nescaya dia sanggup tunggu 40 tahun daripada melintas depan orang semayang. Jalan depan orang semayang. Malah Nabi kata kalau di jalan juga kita boleh tolak dia. Kerana kata Nabi, dia itu setan. Orang lalu depan semayang ni setan. Orang tengah menghadap Allah, dia boleh lalu kot selamba depan. Macam mana? Mana boleh? Tak boleh. Sebab tu jaga. Kan? Jadi jangan ikut perangai Arab. Sebab tu kita kena mengaji ilmu. Jadi Rasulullah bukan suruh ikut Arab, Rasulullah suruh ikut agama. Jadi itu antaranya lah. Dan dibina oleh Nabi Adam AS. Setelah membina Kaabah, 40 tahun selepas itu Nabi Adam membina pula Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bangunan Kaabah dengan bangunan Masjidil Aqsa adalah bangunan yang paling tua di atas muka bumi. Sebab dia dibina oleh manusia pertama yang dicipta Allah di atas muka bumi, iaitu Nabi kita Nabi Adam AS. 40 tahun bina Kaabah, 40 tahun lepas tu bina Masjidil Aqsa. Tu hubung kait antara Kaabah dengan Masjidil Aqsa. Dan kita pun sedia maklum kiblat awal kita iaitu menghadap Masjidil Aqsa. Pada asalnya Nabi dan para sahabat kalau semayang solat, kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa pada peringkat mula, peringkat awal. Sekitar lebih kurang dalam 6 bulan macam tu. 6 bulan lebih kurang dah. Kemudian barulah turun ayat perpindahan arah kiblat kepada Kaabah. Yang tu yang terjadi di masjid yang kita namakan, yang ulama namakan
Masjid Qiblatain. Ada di apa nama di Mekah sana tu. Nah, Masjid Qiblatain. Yakni masjid dua kiblat. Mula-mula menghadapnya apa nama ni Masjid Al-Aqsa. Tengah-tengah semayang tu turun ayat suruh menghadap Kaabah, tukar formation dalam solat Jumaat. Tu peristiwa peralihan kiblat. Nak menunjukkan di sini apa dia? Masjidil Haram itu mulia lebih kurang sama dengan mulianya juga Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa pun mulia kerana pada awal ni dia adalah kiblat bagi umat Islam. Kemudian baru dipindahkan ke Kaabah. Tapi hari ini kita dapat lihat apa? Apa yang berlaku pada Masjid Al-Aqsa dan kelilingnya, iaitu bumi Palestin dirobek, dimamah oleh musuh Islam, tentera Zionis Israel laknatullah, kan? Bunuh saudara se-Islam kita di Palestin. Habis tu halang, sekat orang kita. Masjid Al-Aqsa dia kontrol. Okey, sekarang saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah Yahudi laknatullah dengan Amerika serang Masjidil Haram Kaabah, agak-agak kita duduk diam tak? Kalau Yahudi laknatullah serang Kaabah, yang sekarang ni umat Islam kita pergi buat tawaf, buat umrah, mereka serang Kaabah tu, mereka serang Masjidil Haram, agak-agak kita duduk diam ke tidak? Diam. Memang duduk diam betul ni. Takkan duduk diam kot. Kan? Mesti kita tak duduk diam ni sebab itu tempat yang kita dalam hati kita sayang tempat tu. Kita nak pergi pun sungguh-sungguh simpan duit sampai mengalir air mata. Kan tak? Kita pergi sana, Allah memang teruja sangat sayang, tiba-tiba diganggu gugat, dikawal oleh musuh Islam. Kita takkan duduk diam. Tapi yang peliknya, kenapa Masjid Al-Aqsa dikepung, ditawan, kita diam? Kenapa kita biar? Seolah-olah kita rasa macam Al-Aqsa bukan kita punya. Al-Aqsa tu orang Palestin punya. Yang kita punya ni Kaabah. Padahal ni ayat ni, kenapa Nabi sampai pergi ke sana? Maknanya itu kita punya tu. Tapi kenapa kita biarkan? Ni sebenarnya sebab tu kita kena orang cakap apa? Paling-paling tidak kalau kita tak mampu nak pergi jihad perang kat sana pun, orang kata jangan putuskan doa. Moga Allah berikan bantuan dan pertolongan untuk saudara se-Islam kita di Palestin. Dan kita ambil tahulah apa-apa yang berlaku sekarang ni, dia punya orang cakap apa? Dia punya semangat tu dah mula turun balik. Hari tu bukan main lagi boykot, kau-kau punya boykot. Dia satu syarikat syarikat makanan segera ni, kan? Orang pun boykot dia. Tiba-tiba syarikat tersebut, saya tak boleh sebut lah, sebab orang buat live ni, nanti kan kena tangkap. Tuan-tuan, saya seorang ni kalau sekali tak apa. Kan? Jadi syarikat tu mula kita boykot lah, kau boykot. Tiba-tiba dia buat promosi. Beratur balik orang kita. Ngangkat pakai tudung pergi beratur. Mana? Tu. Dah macam mana kita? Kan? Ada pula yang jawab, dia kata, Ustaz, yang kerja kat situ kan orang Melayu Islam kita juga. Jadi kita bukan nak bantu Israel, kita nak bantu orang kita. Macamlah kerja lain tak ada, rezeki Allah luas. Muka bumi Allah ni Allah buat bentang kat kita ni seluas-luasnya. Macam-macam rezeki boleh. Kan? Tak boleh dengan kerja dengan orang, kerja sendiri pun tak apa. Bukan payah mana, beli burger Ramli tu, tonyo-tonyo atas api tu, nak lapik dengan roti jual RM2, RM3 kat orang. Boleh tak? Tapi hati ni tak mahu macam tu. Hati ni kita ni terlampau manja orang kita ni. Tak boleh nak susah sikit. Kita fikir kata, sian dia kerja. Sian dia kalau kita boykot nanti dia tak ada gaji, dia tak ada kerja. Mu fikir orang tu tak ada kerja. Yang sahabat saudara se-Islam kita di Palestin tak ada duit nak makan, tak ada benda nak makan, tak ada tempat nak tidur. Tak fikir. Kita fikir kita ni orang kita kalau tak ada kata kena berhenti kerja pun, tak kerja tempat tu, tempat kerja lain banyak lagi. Dia balik rumah pun boleh makan nasi lagi. Kalau dia dibentikan kerja pun. Kalau dia berhenti kerja dari tempat tu, balik rumah boleh makan nasi. Ni orang Palestin, saudara se-Islam kita kat sana, nak makan apa? Nak makan apa? Dengan elektrik tak ada, air tak ada. Ada seorang sahabat hantar dalam grup WhatsApp gambar dua kanak-kanak Palestin. Kanak-kanak Islam kita lah. 2 orang, budak perempuan. Budak-budak kecil 2 orang.
Macam anak-anak kita, macam cucu kita. Nak 2 orang perempuan. Tidur. Tidur mana? Atas lecak. Bayang. Kita tidur lagi atas tikar. Teruk-teruk kita pun ada tikar agak boleh tidur. Ni atas lecak tidur. Macam mana? Dia dah terlampau penat. Dia terlampau letih. Lecak-lecak pun dia tidur atas. Nak bayangkan keadaan macam mana. Jadi, jangan fikir kita fikir saudara se-Islam kita yang lain. Mereka tu saudara se-Islam kita. Bukannya orang lain. Walaupun dia mungkin bangsanya berbeza. Mereka bangsa Arab. Kita bangsa Melayu. Tapi kita disatukan atas 2 kalimah syahadah. Agama kita sama. Bila agama kita sama, itulah saudara kita. Seperti mana kita dengan Rasulullah. Rasulullah bukan bangsa Melayu. Rasulullah orang Arab. Tapi kita menjadi umat Rasulullah kerana kita mengucap 2 kalimah syahadah. Itu tanda amaran ke betul? tak naik lagi burak ni. Bunyi dah titik. Okey dah. Baik. Sambung balik. Kita punya tu. Itu sikit lah. Nak nampak kaitan peristiwa Isra' Mi'raj kita ni dengan keadaan semasa. Baik. Telah ijma' segala ulama' bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu, cerita tak habis lagi tadi. Isra' perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj pula ialah perjalanan menegak, naik ke langit. Kerana Mi'raj itu berasal daripada perkataan Ain Rajim, Araja. Araja tu artinya naik. Araj, naik. Adapun dia tambah mim kat depan tu jadi Mi'raj, dia jadi alat naik. Alat untuk naik. Alat untuk naik ni, kata ulama, itu maksudnya tangga. Jadi Mi'raj tu maknanya tangga. Jadi Isra' perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tu dan kemudian Mi'raj itu artinya naik ke langit, yakni naik tangga ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, atas lagi Hadratul Qudsi. Habis apa semua aktiviti kat sana apa semua, baru Nabi turun balik semula ke Mekah. Jadi perjalanan dia macam gini dan macam gini, macam tu. Jadi perjalanan melintang tu Isra', perjalanan menegak tu Mi'raj. Boleh. Jadi tapi cakap Arab sedaplah bunyi dia. Orang tanya ceramah apa malam tadi? Ceramah Isra' wal Mi'raj. Cuba kita terjemahkan Isra' Mi'raj tu ke dalam bahasa kita. Dia jadi macam mana bunyi? Orang tanya malam tadi ceramah mana? Ceramah jalan Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Lepas tu naik tangga ke langit. Apa tau? Nak panjang je. Tu hebat bahasa Arab pendek. Kan? Cakap Melayu panjang lebar. Ni bahasa Arab senang. Kan? Telah ijma' segala ulama' bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan ruh dan jasad. Sepakat ulama' kata, perjalanan Nabi Isra' Mi'raj ni ruh dan jasad. Maknanya maksud di sini reality. Bukan mimpi. Sebab ada orang menafikan, dia kata bukan Nabi pergi sungguh. Nabi tidur je. Yang pergi itu roh dia. Jadi kalau roh pergi, itu namanya mimpi. Macam kita tak? Kita duduk sini. Tahu-tahu malam ni tiba-tiba sampai kat Mekah. Tawaf. Bila pula buat pasport apa semua tak ada, tiba-tiba sampai Mekah. Roh kita pergi. Roh pergi boleh. Roh ni jalan dia laju sekejap. Tempat jauh macam mana pun saat sampai lah. Tu alam roh. Tapi jasad tak lepas lah. Jasad dia kena ada immigration lah, buat pasport gitu gini. Tu. Jadi kalau roh jalan saja, itu namanya mimpi. Lepas tu kita tidur, mimpi kita pergi tempat sana tempat sini sebab roh kita jalan. Roh kita berjalan. Lepas tu ada orang kata pula, tak tahu lah dia ambil mana. Dia kata kalau tidur jangan tuk muka. Takut roh cari tak jumpa. Tak kali mati gitu. Saya tak pernah jumpa pula dalil hadis ke mana cakap gitu. Atau orang ni kadang reka tak. Ya kawan. Baik. Jadi sepakat ulama' kata Nabi pergi tu roh dengan jasad. Maknanya betul-betul. Bukan mimpi-mimpi. Jasad sekali pergi. Roh dengan jasad pergi. Dan adalah keduanya itu, yakni roh dan jasad Nabi itu, pada malam yang satu. Maknanya pada waktu dalam sehari je. Maknanya bukan sehari sungguh pun. Sebahagian malam sahaja. Dari Mekah, dahulu daripada hijrah dengan setahun. Maksudnya, Nabi pergi Isra' Mi'raj ni setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Peristiwa tu berlaku. Maknanya,
waktu berlaku tu belum hijrah lagi. Masa Nabi duduk di Mekah lagi waktu tu. Setahun selepas peristiwa Isra' Mi'raj, barulah Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa ni berlaku di Mekah. Dengan setahun. Kata setengah kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan lagi kata ulama, berlakunya Isra' Mi'raj itu adalah berlaku selepas kematian Abu Talib, yakni bapa saudara Nabi, dan juga Sayyidatuna Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Tu. Kan? Dan peristiwa ini dipanggil peristiwa kesedihan, tahun sedih. Tahun kesedihan Nabi. Sebab dua orang yang paling rapat dengan Nabi. Yang pertama isteri Nabi. Tempat kita ni suami tempat nak luah apa semua kan. Peristiwa Nabi dapat wahyu pertama dekat Gua Hira. Tempat dia nak luahkan perasaan kat isterinya lah. Balik-balik rumah dia kata, Zammiluni, selimuti aku. Kadang Nabi takut jumpa satu benda yang tak pernah dia jumpa. Nabi ni manusia macam kita kak. Cuba kita jumpa benda pelik-pelik. Kita pun jadi, apa benda ni? Kan? Ketika tu. Jadi Nabi cerita dekat isteri Nabi. Tempat luahan, perasaan dan sebagainya. Begitu juga yang menjaga Nabi ialah pakcik Nabi, iaitu Abu Talib. Bela Nabi sehingga kan orang kafir Quraisy tak berani nak usik Nabi sebab ada pakcik Nabi. Dan pakcik Nabi ni antara orang kuat dalam kabilah, dalam masyarakat. Dia ada nama. Jadi orang tak berani nak kacau. Tapi tiba-tiba Allah wafatkan isteri Nabi, Allah ambil Abu Talib, pakcik Nabi, Allah ambil. Sehingga kan Nabi dah tak ada orang yang rapat, yang dia kasih dekat dengan dia. Kan? Ayah dengan mak lagi awal tak ada, masa kecil lagi. Ayah sebelum lahir lagi, ayah dah pergi, Allah ambil dah. Lepas tu baru nak besar dalam 2 tahun, mak pula Allah ambil. Kan? Atuk Nabi pun Allah ambil tu. Kalau dari segi manusia normal macam kita ni, kalau berlakulah dekat satu-satu orang, budak dia ayah dia tak ada, mak dia tak ada, atuk pula meninggal, kan? Lepas tu kahwin pula, bini pula meninggal, pakcik pula meninggal. Kita kata apa dekat orang tu? Kita akan kata sian dia, nasib malang kita kata, kan? Hidup dia malang. Sekarang persoalannya, adakah Nabi hidupnya malang? Jadi macam tu kat Nabi. Adakah bermakna kehidupan Nabi malang? Tidak. Sebab Nabi tu kekasih Allah. Malang apanya? Tu kekasih Allah. Jadi apa maksud Allah jadikan kehidupan Nabi ni, orang keliling dia semua Allah ambil. Maka kata ulama, maksudnya di sini Allah nak tarbiyah dan nak ajar Nabi supaya jangan bergantung dengan makhluk. Bergantung dengan Allah. Kita ni bila ada masalah sikit, kita cari Allah ke cari makhluk? Kita cari makhluk dulu. Cerita habis. Lepas tu zaman lah ni zaman Facebook. Dia cerita dalam Facebook tu. Supaya nanti orang komen. Dia luah perasaan kat situ. Cerita habis. Ni zaman habis. Hari ni zaman orang tak ada rasa malu. Habis dia cerita masalah hidup dia di dalam Facebook. Hati-hati tuan-tuan. Facebook ni ciptaan Yahudi Israel. Sebab tu kalau kita perasan tengok, warna biru Facebook tu sama dengan warna bendera Israel. Dan depan Facebook tu, dekat page kita tu, Facebook tu, dia panggil apa istilah dia? Dia panggil wall. Wall ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu maksud apa wall? Dinding. Pandai cakap orang putih lah. Dinding. Wall tu maksud dinding. Dah apa kena mengena skrin komputer kita tu ataupun handphone kita tiba dinding pula. Facebook tu. Apa dinding pula? Kenapa dinamakan dinding? Kan pelik situ. Kenapa dinamakan dinding? Rupa-rupanya ada kait dengan Yahudi Israel. Di tempat Yahudi sana, di Jerusalem, dekat tempat orang Israel Yahudi sana, dia ada satu dinding. Dinding untuk meratap. Nama dinding tu Holy Wall dinamakan. Orang-orang lah dia nama Holy Wall. Dinding mulia. Di situ orang Yahudi dia akan pergi kat dinding, dia letak kepala dia kat dinding, lepas tu dia orang cakap meluah perasaan dia. Dia menangis. Letak kepala kat dinding. Tolong saya, tolong. Dia kata, pencin dah tak dapat. Tu contoh orang Yahudi, orang Israel bukan orang sini. Ada tak? Dia ngadu nasib itu. Jadi
Hari ni dia buat dalam bentuk ni, dalam telefon kita. Hari ni orang nak luar perasaan apa semua, tulis dalam Facebook. Tulis di wall Facebook. Jadi perbuatan tu menyerupai perbuatan orang Yahudi di Israel sana. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia jadi kaum tersebut, kata Nabi. Tu hati-hati. Jadi jangan kita duduk luar-luar, kita nak share kuliah tak apalah. Kan? Benda-benda manfaat untuk kita share tak masalah. Tapi masalah-masalah keluarga, masalah sebagainya, tak usah share kat orang. Kita settle kita je lah. Kan? Ni dia gaduh laki bini, dia tulis tu. I tak suka suami I. Orang kata ubat gigi picit bawah. Gaduh pasal picit ubat gigi je. Sungguh. Kita dengar kelakar, tapi ni realiti. Berlaku sampai cerai-berai. Kes tu. Kan? Tu. Lepas tu bahagian komen pula, bukan nak orang cakap apa, nak membantu. Dia support lagi. Betul-betul. Geram ni. Lelaki memang macam ni. Dia tulis bawah. Siap boleh letak apa, muka tu pula kan. Lagi zaman lah ni. Jadi menyerupai orang Yahudi tu. Hati-hati, jaga-jaga, jangan. Kan? Dan mereka buat Facebook ni juga, sebab tu dia cakap, bukan tak boleh pakai langsung. Kadang-kadang teknologi orang kafir buat, kita boleh guna untuk memenangkan Islam. Tapi hati-hati, jangan sampai termasuk jerat dia. Kan? Dalam Facebook, dia letakkan macam biodata. Kita tulis semua. Tarikh lahir tulis. Nak bini kita siapa, anak berapa, tinggal kat mana. Semua tulis alamat. Sedar tak sedar, dia sedang mengumpul data dan maklumat kita. Nampak? Jadi dia tahu kat Malaysia berapa populasi manusia orang Islam. Dekat sini berapa. Yang ni berapa. Lepas tu dia boleh detect pula. Orang ni jenis cakap macam mana. Jenis lantang. Ni jenis lawan ni. Nampak? Dia cakap. Kan? Ni depa ni kesan. Macam apa nama TikTok. Saya berapa kali kena ban. Maknanya dia orang memang scan dan dia orang tahu. Kerja buat kita ni, kita buat apa. Kalau apa nama depa rakam saya melalui TikTok buat live ke apa, saya sebut je Israel, pup, dia block. Saya sebut je Zionis, tup, TikTok tu dia block. Kadang kena block sampai seminggu, kadang sebulan. Ni maknanya depa tu perhatikan kita. Kita je yang lalai. Itu. Kan tak? Jadi ambil tahulah. Jadi hati-hati. Kalau kita nak guna alat-alat buatan mereka ni boleh, tapi dengan tujuan untuk bantu Islam. Tapi hati-hati jangan sampai termasuk jerat dia. Jadi tak usah tulis lah terlampau detail semua. Cukup sekadar kita buka akaun sudah. Tak usah tulis alamat kat mana apa semua. Dan gambar pun tak usah banyak-banyak. Gambar kita satu sudah. Kalau orang lelaki nak buh gambar kita, takut orang tak kenal pula. Buh gitu je, sudah. Gambar ahli keluarga tak usah tunjuk. Gambar orang perempuan semua tak payah tunjuk. Kan? Yang orang perempuan pula jangan tunjuk gambar dia. Buh gambar lain tak apa. Kan? Buh gambar spana. Tulis nama Aisyah spana. Gambar. Apa? Gambar kambing. Apa? Kan? Gambar bunga ke apa? Jangan buh gambar sendiri. Ini zaman trend. Ni dia ni bagus dah pakai purdah nikab itu, nampak mata je bagus, nampak solehah. Kan tak? Tiba buh kat gambar kat Facebook profile picture, gini tangan. Yang saya pelik itu, saya ingatkan tangan dia memang bengkok. Rupanya dah tangan elok lurus, nak gambar gini. Gedik dia. Jadi apa tujuan bernikab kalau begitu? Tujuan asal nikab tutup muka, tak nak bagi orang nampak. Dan tu dah tayang depan gambar tu. Itu bukan makna nak tutup dah, tu memang nak tayang. Akhirnya bukan buat kerana Allah, tapi jadi kerana trend semata-mata. Trending. Ni jaga situ. Bagus dah amalan dia tu, tapi niatnya tak betul, caranya tak betul. Jadi buat bagi betul. Okey. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku selepas kematian pakcik Nabi yang disayangi dan juga isteri Nabi yang disayangi. Jadi kata ulama, Allah jalankan Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni seolah maksud bahasa kita panggil percutian khas untuk baginda Nabi. Untuk menggembirakan Nabi, Allah bawa Nabi berjalan dalam satu percutian yang khas. Yakni satu percutian yang orang lain tak boleh sampai pun. Ini peristiwa Isra' Mi'raj. Allah bawa Nabi jalan.
Allah tunjuk kat Nabi. Itu yang kata linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk kat Nabi betapa kuasa dan besarnya kerajaan Allah. Sebab Nabi pun manusia macam kita. Nabi duduk di bumi. Nabi mana pernah tengok langit apa semua, syurga, neraka. Dan bila Allah bawa jalan tu, Nabi nampak syurga, neraka, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai atas Siratul Muntaha. Jadi Allah tunjukkan pada Nabi kehebatan kekuasaan kerajaan Allah. Maknanya seolah-olah bawa tour, bawa jalan, bawa nak tunjuk. Satu-satunya pakej percutian yang tak ada siapa pun boleh sampai walaupun dia kaya macam mana pun. Jutawan macam mana pun, bilioner macam mana pun, dia tak akan boleh pergi pakej percutian Isra' Mi'raj melainkan junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Walaupun dia duit banyak, jutawan, bilioner, pergi kaunter kapal terbang tu. Orang tu tanya, ya cik nak pergi pakej percutian mana ni? Nak pergi Isra' Mi'raj ada? Kata. Kawan tu tengok atas bawah. Cik ada minum ketum? Dia tanya. Nampak macam mabuk macam cik ni, dia kata. Apa cik ni? Dia kata, mana boleh pergi Isra' Mi'raj? Mana boleh pergi? Kali Rasulullah seorang je. Dan ini satu peristiwa yang hebat yang Allah berkurniakan ke atas kekasihnya yang hebat. Pada malam hari apa ni? Hari Isnin. Banyak berlaku kat Nabi ni peristiwa-peristiwa hebat hari Isnin. Hari Isnin jugalah Nabi dilahirkan. Hari Isnin juga Nabi diwafatkan. Hari Isnin juga Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi ada orang kata, apa sambut maulid ni bid'ah. Nabi tak sambut maulid. Okey, makna maulid apa? Makna maulid ialah kelahiran. Jadi maknanya Nabi sambut birthday. Masuk maulid kita sambut birthday Nabi. Sambut hari kelahiran Nabi. Siapa kata Nabi tak sambut hari kelahiran dia? Nabi sambut. Tanda buktinya Nabi puasa hari Isnin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tiap-tiap hari Isnin kamu berpuasa? Kata Nabi, kerana hari Isnin hari aku dilahirkan. Itu menunjukkan Nabi menyambut hari kelahirannya. Malah bukan sambutannya setahun sekali. Malah tiap-tiap minggu. Setiap hari Isnin Nabi puasa kerana syukur nak dilahirkan atau diciptakan Allah. Pada hari Isnin itu Nabi dilahirkan. Tapi cara Nabi sambut dengan berpuasa. Kita sambut birthday kita puasa ke makan? Makan. Siap tiup lilin lagi. Saya tanya, kenapa buah lilin ni? Dia kata, lilin ni ikut umur Ustaz. Kata. Oh, ikut umur. Jadi kalau budak 3 tahun, 3 batang lilin. Budak 10 tahun, 10 batang lilin. Dan kalau orang tua umur 90 lah. Berapa batang lilin atas kek? 90 batang lilin. Dah jadi nampak kek ke nampak lilin? Jadi ni main ikut aja. Ikut mana? Ikut barat. Apa barat buat ikut. Tak ada faedah. Nak apa pakai lilin? Kita dah ada lampu lah. Lain lah kalau blackout. Kan? Dan lah nyala. Lepas tu pergi tiup. Apa kalau macam tu apa nyala? Dah nyala tiup. Bodoh lah. Bodoh kan marah. Dah tahu nak tiup baik tak payah nyala kan? Gitu. Tapi dah ikut orang putih duk buat. Orang buat tu. Jadi kita tak usah. Kita ikut Rasulullah. Pada hari Isnin, pada 7 likur hari bulan Rejab. Maksud 7 likur apa? Likur tu artinya, ini likur ni bahasa lama. Likur ni maksudnya 20. Bila 7 likur maknanya 27. Pada 27 Rejab. Malam ni berapa Rejab? Tarikh malam ni. Ada dengar bunyi tapi tak dengar jawapan. Gitu. Macam berdengung. 24 Rejab. Mana tak sampai lagi lah. Tarikh kalau ikut tarikh sebenarnya 27 Rejab. Dan tiada jatuh seseorang daripada Anbiya sallallahu alaihi wasallam, Anbiya alaihi wasallam yang dahulu-dahulu. Maksudnya peristiwa Isra' Mi'raj ni tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain lagi, hanya Nabi Muhammad seorang sahaja Allah berikan peristiwa agung Isra' Mi'raj ini. Bermakna Nabi kita sangat-sangat istimewa. Dan kalau Nabi itu istimewa, kita ni siapa dia? Kita umat kepada Nabi yang istimewa tu. Nabinya istimewa, maka jadilah umat Nabi itu juga adalah umat yang istimewa. Beruntungnya kita.
Sebab tu Habib Syekh As-Sagaf dia buat lagu qasidah ya. Ya Hanana, Ya Hanana. Apa maksud Ya Hanana? Ya tu wahai. Hana tu beruntung. Na yang kedua tu kami. Kalau terjemah cakap Melayunya, wahai beruntungnya kami. Kenapa dia kata beruntung? Beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Bukan kita minta, ada siapa-siapa minta. Masa zaman Ruh dulu, malaikat tanya, nak keluar saat gini, nak keluar umat siapa ni? Mak Nabi Muhammad ke, Barack Obama ke, siapa? Dia tak tanya. Ikut Allah. Allah kata, mu keluar sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi kita keluar, wek, tengok ayah kita kain kopiah, mak pakai tudung. Azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Alhamdulillah, kita keluar, lahir sebagai seorang Islam. Padahal bukan permintaan kita pun, tapi Allah pilih kita. Daripada orang lain, wek, keluar, tengok ayah 3 line atas dahi. Mak lah, ayam tambir kata. Ayah ini apa macam? Dia pun tak tahu kan dia minta. Dah Allah takdirkan begitu. Kita syukurlah, Alhamdulillah. Allah pilih kita. Buruk-buruk kita pun. Sebab tu tak masalah kalau muka kita tak handsome mana, tak lawa mana. Hidung kembang sebelah, cik sebelah, besar sebelah. Telinga capang macam piring astro. Muka Allah. Senyum baru nampak. Dan kadang lah muka tak adalah lawa mana. Walau tak lawa, tapi Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Jadi orang Islam, jadi orang beriman. Syukur. Apa guna kita tengok Mak Saleh? Sebab tu Allah sengaja jadikan Mak Saleh sana tu lawa muka dia. Orang tengok Mak Saleh, putih, hidung mancung, dagu lekuk. Lesung pipik sampai atas. Lawanya muka, rambut blond, mata biru. Tapi kafir. Akhirnya mati nanti duduk dalam neraka selama-lamanya. Dah apa faedah? Tu Allah nak uji kita. Allah boleh je buat kita lawa kak. Tapi Allah saja nak uji. Nak tengok kamu syukur atau tidak atas kurniaan dan pemberianku. Mana lebih kita nak? Nak cantik tapi kafir atau kurang cantik tapi beriman? Itu satu pilihan. Contoh juga orang yang kaya tapi kafir. Kita tak kaya mana, duit tak banyak mana, tapi beriman. Mana kita nak? Kalau Allah bagi pilihan, kaya tapi kafir. Ni tak kaya tapi beriman. Nak pilih mana? Cuba jawab. Nak pilih yang beriman walaupun tak kaya. Kalau saya nak dua-dua. Kaya dan beriman. Jadi tak salah kita minta rezeki pada Allah. Tapi nak ceritanya, beriman itu lebih mustahak. Jadi tak usah risau, tak usah masalah. Dengan masalah-masalah dunia dan sebagainya. Bila kita ditimpa dengan masalah dunia yang berat-berat, fikirkan baliklah. Syukur juga walaupun aku ni susah-susah, tapi Allah pilih aku orang beriman. Renung situ balik menyebabkan hati akan timbul rasa syukur. Dan tiada jatuh seorang daripada anbiya yang dahulu-dahulu. Kata lagi ulama, antara Nabi SAW pada Baitullah di dalam hijr berguling di atas lambungnya yang kanan. Antara dua kaki bapa mudanya, bapa saudara dan anak bapa mudanya sepupu, iaitu Hamzah dan Ja'far anak Abu Talib radhiyallahu. Baik. Jadi ceritanya Nabi sedang tidur dekat dengan hijr Ismail. Hijr Ismail yang kita pergi kat Mekah tu, Nabi tidur situ. Nabi tidur ada 3 orang. Nabi tidur tengah-tengah. Sebelah Nabi Hamzah, bapa saudara Nabi, Saidina Hamzah. Sebelah satu lagi iaitu Ja'far. Saidina Ja'far anak kepada Abu Talib, yakni sepupu Nabi. Jadi Nabi tidur tengah-tengah. Sebelahnya Saidina Hamzah, sebelahnya lagi Saidina Ja'far. Waktu tu tengah tidur, waktu malam, tengah tidur. Datang malaikat. Ada setengah riwayat kata 3 orang malaikat yang datang. Ada setengah riwayat kata 2 malaikat datang. Kalau yang 2 tu ulama sebut namanya malaikat Jibril dengan Mikail yang turun tu. Kalau 3, satu lagi tu tak diketahui namanya, tapi malaikat datang. Masa mula-mula sampai, malaikat ni disembang sama dia. Mana satu Muhammad ni kata. Sebab dia orang tak tahu. Kan? Yang mana satu? Kata malaikat Jibril, yang tengah tu dia kata. Yang tengah tu Nabi Muhammad. Masa itulah diangkat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, oleh malaikat, diangkat, dibawa ke tepi, ada satu batu, dibaringkan Nabi di situ. Dan dibelah dada Nabi. Dibelah dada Nabi.
Dan waktu tu Nabi tenang-tenang diam. Sebab apa? Nah, antara kenapa Nabi orang cakap apa tenang aja, sebab peristiwa belah dada ni bukan sekali tu baru laku. Nabi pernah dibelah dada semasa kecil lagi. Kan? Jadi bila peristiwa tu belah dada lagi, Nabi dah tahu dah. Makna kata benda ni adalah ni utusan daripada Allah. Dan Nabi pun dah kenal dah malaikat Jibril. Kan? Dapat wahyu dah sebelum tu lagi. Jadi dibelah dada Nabi dan dibawa keluarkan jantung Nabi. Dibawa keluar jantung Nabi dan dibasuhkan dengan 3 bekas daripada air Zam-Zam. Dibersihkan ya, supaya sucikan hatinya dan supaya luas dadanya. Okey, di sini kita kena hati-hati. Maksud dicuci dan dibasuh hati Nabi ni bukan maksud hati Nabi kotor, tidak. Kerana Nabi ni Nabi. Mana pula hatinya kotor? Hati kita ia kotor. Hati Nabi tidak kotor. Habis kenapa dibasuh dan dicuci? Kata ulama, dicuci hati Nabi yang sudah suci. Dicuci hati Nabi yang sudah suci. Maksudnya disucikan lagi. Benda yang dah suci disucikan lagi. Maksudnya tu. Maknanya lagi tahqiq, lagi kuat. Bukannya suatu benda yang kotor kemudian dibersihkan. Sebab hati Nabi tidak kotor. Hati Nabi daripada kecil lagi memang bersih. Sebab tu Nabi digelar Al-Amin. Nabi tak pernah berdusta. Walaupun sebelum dilantik jadi Nabi. Nabi dilantik jadi Nabi umur 40. Sebelum umur 40, Nabi belum jadi Nabi lagi. Dari kecil sampai 40 tu, orang Arab panggil Nabi Al-Amin. Orang yang paling jujur. Kerana Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah berdusta. Walaupun dengan gurau sekalipun tak pernah berbohong. Nabi cakap semuanya benar. Semuanya betul. Menunjukkan hati Nabi bersih. Hati Nabi suci. Itu yang dibersihkan ni, kata ulama, kerana disucikan atas kesucian hati Nabi. Mana suci atas barang yang memang dah suci. Bukan suci kerana dicuci kerana kotor, tidak. Kemudian dikeluarkan jantungnya dan dibelah ni. Jantung tu pula dibelah pula. Dah belah dada, ambil jantung, belah pula jantung. Dan dibasuhnya juga 3 kali dengan 3 bekas daripada air Zam-Zam. Dan dikeluarkan barang yang di dalamnya daripada darah yang hitam. Maka berkata ia, yakni malaikat Jibril, inilah bahagian syaitan. Dan berulang-ulang Mikail kepada Jibril dengan 3 bekas air Zam-Zam. Kemudian maka didatangkan Jibril AS dengan 1 bekas yang lain pula daripada emas, penuh di dalamnya hikmah dan iman. Dan dicucikan, kata malaikat Jibril, dikeluarkan darah yang hitam. Kerana kata malaikat Jibril, inilah bahagian syaitan. Maksudnya di sini pun kena hati-hati. Jangan salah faham. Bukan maksud dalam diri Nabi ada bahagian setan. Tapi nak maksudnya, setiap manusia ni dalam diri kita ni ada tempat, orang cakap apa, setan boleh masuk. Sebab Nabi pun seorang manusia. Jadi samalah. Cumanya Nabi disucikan, dikeluarkan benda tu. Adapun kita duduk dalam ni lagi kita ni. Sebab tu kadang-kadang kita duduk dengar cakap setan. Sebab benda tu ada dalam. Kalau Nabi dah dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Kita tak ada, kita ada di sini lagi. Sebab tu kalau orang perempuan Allah dah tolong siap-siap. Allah kasih pada orang perempuan, maka itu yang dinamakannya darah kotor. Keluar dalam bentuk haid. Darah kotor itulah tempat duduk setan. Sebab tu orang perempuan buang darah haid, buang elok-elok, jangan buang merata-rata. Itu kadang-kadang antara punca rumah diganggu kerana perbuatan buang merata-rata benda tu. Menyebabkan nanti setan datang, jin-jin apa pelesit semua datang. Jadi ikat elok-elok, buang dalam plastik, tutup. Kan? Jangan buang suka je. Sebab benda tu benda kotor, benda yang setan suka. Tu makanan dia. Kan? Jadi orang perempuan Allah dah buat dia keluar secara automatik. Secara orang cakap apa, bulanan dah dia keluar gitu. Tapi bagi kita lelaki, kita tak keluar darah haid. Habis macam mana nak buat? Jadi sebab itulah disarankan kita berbekam. Berbekam tu mengeluarkan darah yang kotor. Kita orang lelaki kena buat sendiri. Itu dengan berbekam. Sebab tu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, singkat cerita, masa Nabi turun daripada langit tu, malaikat duduk kat tepi ni, malaikat pesan kat Nabi, suruh umatmu berbekam. Perintah berbekam dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj juga. Malaikat kata berbekam, suruh umatmu, suruh umat Tuan berbekam. Banyakkan berbekam. Cumanya perbahasan ulama tentang berbekam, berbekam ni yang sebenarnya berbekam ini dia pakai tanduk binatang. Dia pakai lekat kat situ. Macam mana saya pun tak pernah tengok, cuma
Tok Guru sebut macam tu. Tapi yang zaman kita hari ni yang pakai pen, yang cocok gitu, itu bukan panggil berbekam sebenarnya. Itu panggil berpetik. Dia ada dua istilah. Satu berbekam, satu lagi berpetik. Yang pakai pen tu orang panggil berpetik sebenarnya. Yang sunnah betulnya berbekam ni pakai tanduk. Tapi yelah sekarang ni rasa hampir tak ada dah orang buat pakai tanduk ni. Kan? Orang pun tak ada dah yang pandai buat pakai macam tu. Jadi tak ada masalah lah walaupun pakai pen sekali tu pun, yang cocok tu pun tak apa juga. Asalkan usaha kita nak membuang darah yang kotor ada dalam badan kita. Moga-moga orang cakap apa, gangguan-gangguan setan dan sebagainya dah dapat keluar daripada badan kita. Sebab tu kebiasaannya orang yang suka berbekam badan dia ringan. Dan ringan juga untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau rasa badan ni berat, slow je, try buat bekam tengok. Takut ada benda-benda tak elok duduk dalam badan kita ni. Kadang kita tak sedar. Sebab setan-setan ni dia suka duduk di bahagian kita punya darah dalam rongga-rongga badan kita ni. Sebab tu Nabi ajar bila menguap tutup mulut. Kerana kalau tak tutup mulut, setan akan masuk. Setan dia masuk ke rongga-rongga yang terbuka. Mulut, telinga, hidung dan sebagainya dia masuk. Dan bila dia masuk, dia duduk dalam saluran-saluran darah. Sebab tu dari segi saintifik, doktor kata darah tersumbat. Doktor kata jantung tersumbat lah, kolesterol dan sebagainya. Itu dari segi saintifik. Adapun dari segi ruqyahnya, kami buat kajian perubatan Islam, menunjukkan di situ adanya makhluk yang duduk di situ. Dia block kat situ, dia blockage. Sebab tu tak pelik kadang-kadang pergi jumpa doktor dah ikhtiar gitu-gini, maka ubat semua tak lut. Kita pun pergi buat perubatan cara tradisional, perubatan cara Islam, ruqyah, ustaz tu baca, hilang pula. Sebab kadang-kadang benda tu duduk dalam. Sebab tu kena ikhtiar cara berubat ni yang dengan berbekam dan sebagainya. Moga-moga dengan itu kehidupan kita orang cakap apa lebih orang cakap lebih lagi boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah baru sampai belah dada buruk tak naik lagi ni pukul 9 suku dah. Tengok kepala pun makin sengit aja tu. Jadi tak boleh nak habis lah. Tak boleh nak habis. Sampai situ je lah. Ni langit pun tak naik lagi ni. Buruk pun tak naik. Gitulah sikit sebanyak lah. Tapi itulah cerita Isra' Mi'raj. Sebab tu mana-mana tempat saya bagi tahu. Kalau betul-betul nak belajar tentang Isra' Mi'raj, dia tak memadai dengan ceramah. Ceramah takkan cukup. Habis macam mana nak buat? Sama ada mengaji di pondok. Itu satu. Ataupun buat daurah lah. Panggil mana-mana ustaz, suruh dia baca satu kitab. Macam ni lah, kitab Kifatul Muhtaj. Kitab ni nipis je. Kalau rasa 3-4 hari habis dah. Kalau belajar tu disusun jadualnya tu. Kan? Kalau buat daurah dan habis. Dan kita dapat dengar keseluruhan cerita Isra' Mi'raj. Daripada naik burak, naik ke langit sampai turun balik. Baru kita tahu satu-satu rentetan peristiwa tu. Tapi kalau ceramah gini, tak dapat nak cerita semua. Kalau ikut banyak lagi cerita. Nabi bauan yang wangi daripada Masyitah, kan? Nabi pergi ke Baitul Laham, tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Nabi pergi kat Masjid Al-Aqsa, kat situ ada banyak Nabi-Nabi Allah yang lain ramai. Kan? Lepas tu peristiwa Nabi bercakap dengan bidadari. Kan? Bidadari cakap pun tersipu-sipu malu bertemu Nabi. Lepas tu Nabi nak naik tangga, ada batu nak ikut. Panjang cerita. Sampai naik langit, Nabi jumpa siapa pula langit pertama. Langit kedua, Nabi jumpa siapa. Langit tiga. Setiap Nabi jumpa tu, setiap langit tu ada Nabi-Nabi dia. Langit pertama ada Nabi yang duduk. Langit kedua ada Nabi yang duduk. Setiap Nabi jumpa Nabi tu, sembang pula. Cakap apa dengan Nabi tu. Setiap panjang cerita. Sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu apa pula? Sidrah tu sidir. Dalam bahasa Melayu panggil bidara. Atau kita panggil pokok bidara. Atas tu ada pohon. Pohon tu pohon bidara. Sebab tu sunnah tanam pokok bidara dekat rumah. Kalau rumah selalu ada gangguan, tanam pokok bidara. Jin, setan yang jahat, dia tak suka pada pokok bidara. Dia takut. Sebab tu kaedah rawatan perubatan Islam, selalunya dia akan pakai daun bidara. Sebab apa? Daun bidara ni benda yang mereka ni takut. Setan jin takut ni. Sebab pohon bidara tu ada di atas langit ni. Langit ketujuh. Dia namanya Sidratul Muntaha. Itulah pohon bidara. Tapi pohon bidara dia besar lah. Dan muntaha tu maksudnya pengakhiran. Pokok tu jadi tanda, pohon ke atas tu jadi tanda, itu tempat last orang makhluk di bawah boleh naik. Naik atas lagi dah tak boleh. Sebab tu yang sampai situ, malaikat Jibril tinggalkan Nabi.
Dia tolak Nabi je naik. Dia tak naik. Nabi kata, kenapa kamu tak naik? Nah, kata malaikat Jibril, kalau aku naik juga, aku terbakar. Aku tak boleh naik. Jadi malaikat Jibril duduk situ je. Nabi naik seorang ke atas. Naik ke atas tu pula lah. Berlaku Nabi jalan dekat penuh tempat yang banyak hijab. Hijab. Macam ada istilah kita panggil macam security lah. Tempat tu tempat rahsia. Sampai akhirnya Hadratul Qudsi. Dan akhirnya Nabi bertemu Allah. Dan bertemu Allah pula dari segi akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah kena faham pula. Maksud bertemu Allah bukan bermakna Allah di situ. Macam fahamnya orang Wahabi. Wahabi kata Allah di langit. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah bukan Allah di langit. Kan? Allah wujud bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Hadratul Qudsi bertempat. Sidratul Muntaha bertempat. Langit tu bertempat. Allah tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, bermakna Allah jadi lemah. Allah jadi bergantung dengan makhluk. Allah memerlukan tempat untuk dia duduk. Allah tak perlukan siapa-siapa. Kerana Allah Tuhan. Habis tu, Nabi kata Nabi jumpa Allah. Nabi jumpa Allah. Nabi yang di Hadratul Qudsi. Allah bukan dekat Hadratul Qudsi. Nabi yang kat situ, bukan Allah. Nah, habis kan macam mana kata Nabi jumpa Allah situ, tiba Allah tak situ? Lah, bukan payah mana. Nah, saya telefon mak saya. Adakah mak saya ada dalam telefon ni? Dia bercakap, hello mak, sihat mak. Mak ada dalam ni ke? Mak keluar mak. Alah bodohnya macam tu. Kan? Mak saya kat tempat dia lah. Tapi saya boleh berhubung dengan dia. Gitulah. Waktu dia faham dia pula. Dia kata, oh kalau macam tu maknanya Nabi telefon Allah kat situ. Bukan macam tu, bengak pula dia ni. Bukanlah maksud macam tu. Tapi maksudnya kiahnya begitu. Jadi mudah bagi Allah. Kan? Jadi cuma kita kena faham dari segi akidah. Habis itulah perintah Allah bagi kat Nabi. Nabi tanya, kamu nak minta apa, minta lah. Kan? Nabi tak minta. Nabi cuma cerita apa Allah bagi kat Nabi-Nabi lain. Ni saya laju-laju je ni. Nabi bagi tahu dekat Nabi Ibrahim, Allah bagi macam ni. Nabi Musa, Allah bagi macam ni. Nabi ceritalah kelebihan Nabi-Nabi lain yang Allah beri. Lepas tu Allah pun balas balik. Allah pun bagi macam-macam kelebihan. Antaranya surah Sab'ul Mathani. Surah yang diulang-ulang. Walaupun pendek tapi pahalanya besar. Itulah namanya suratul Fatihah. Allah bagi suratul Fatihah dekat Nabi dengan umat. Kita baca Fatihah ni besar pahala. Surahnya pendek tapi pahalanya besar. Lepas tu kita baca ulang-ulang dalam sembahyang. Dan kalau kita ada kesulitan apa-apa masalah, baca Fatihah. Maka ubat baca Fatihah. Fatihah ni namanya Fataha, buka, pembuka. Pembuka rezeki, pembuka kesusahan, semua pembuka. Fatihah. Nak baca dengan yakin. Ini sebab surah yang Allah beri pada baginda Nabi dengan umatnya Nabi. Nah, lepas tu macam-macam lagi Allah bagi. Allah bagi gelaran kat Nabi Habibullah, kekasih aku yang paling tinggi. Kan? Allah bagi macam-macam lagi. Sehinggalah akhirnya Allah bagi kat Nabi 50 waktu solat. Tu cerita pasal solat pula. Dapat waktu tu 50 waktu solat. Sebab sebelum tu belum lagi. Masa tu baru dapat perintah solat. 50 waktu solat. Nabi pun turun bawah. Dengar akur. Sami'na wa ta'na. Nabi dengar dan Nabi taat. Turun. Tak minta kurang apa. Sampai-sampai di langit keberapa saya tak ingat. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, Allah bagi apa dekat kamu wahai Muhammad? Nabi Muhammad pun ceritalah apa Allah bagi. Nabi Muhammad ceritalah Allah bagi 50 waktu sembahyang. Nabi Musa kata, umat kamu tak boleh buat 50 waktu sembahyang. Aku kenal. Gitu. Umat aku ni badan besar-besar, tinggi-tinggi, umur panjang-panjang, sehat-sehat. Nak kalau 50 waktu pun mereka tak boleh buat. Umat Nabi Musa besar-besar pun tak mampu 50 waktu. Ini kan pula umat kamu, wahai Muhammad, umat kamu kecil-kecil badannya. Nabi Musa dah tahu dah kita ni. 50 tak boleh. Betul nak macam mana Nabi tanya? Kata Nabi Musa pergi minta kurang kat Allah. Nabi pun naik balik minta kurang. Allah bagi kurang 5. Jadi 45. Turun balik. Nabi Musa kata jadi berapa? 45. Tak boleh kata Nabi Musa. Nabi Musa kenal kita. Kan? Naik balik kurang lagi. Allah kurang 5. Sampai 50. Setiap Nabi minta kurang 5, 5, 5, 5. 50 jadi 45. 40, 35, 30. Sampailah kali tinggal 5. Sampai tinggal 5. Turun lagi, Nabi Musa tanya, dah tinggal berapa? 5. Nabi Musa kata, tak boleh lagi. Nabi Musa kenal sangat kita. 5 pun tak boleh lagi. Betul lah. Subuh pun letih. Nak Maya Asar komplain. Asar dah. Baru je Zuhur. Dia kata. Tak 5 waktu tu pun tak ada dah. Kata. Nabi Musa tahu. Nabi Musa kata, minta kurang lagi ya wahai Muhammad. 5 tu pun berat lagi untuk umat kamu. Nabi Musa tahu. Kalau kita lah duduk kat tempat Nabi Muhammad, kita naik tak? Kalau kita duduk di tempat Nabi Muhammad waktu tu, agak-agak kita naik balik tak minta kurang? Naik.
Siap masa Nabi Musa kata 5 tu pun tak boleh umat kamu. Betul memang tak boleh. Kita siap ngaku je. Nak naik minta kurang. Kalau boleh tinggal 1 je. Tu kalau kita. Nah, tapi Nabi Muhammad naik tak? Nabi Muhammad tak naik. Dan Nabi Muhammad kata kat Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku malu dah dengan Allah. Allah bagi aku 50. Aku minta kurang sampai tinggal 5. Oh takkan nak minta lagi, malu kata Nabi Muhammad. Kan? Lepas tu Nabi pun terus turun. Dan Allah pun firman pada Nabi, wahai Muhammad dan umatmu, walaupun 50 kurang 5, tapi pahalanya sedikit pun aku tak kurangkan. Maksudnya, setiap satu waktu yang kita semayang ni, pahalanya macam 10 waktu. Jadi tadi kita semayang maghrib, 10 waktu umpama pahala dia. Semayangnya 1 waktu je, tapi pahalanya 10 waktu. Nah, semayang isyak lagi kita semayang, 10 waktu lagi. Tapi jangan salah faham pula. Sebab tu esok subuh saya tak pergi Ustaz. Malam saja dah 20 waktu. Jangan faham macam tu lah. Itu sesat. Tapi nak ceritanya inilah ganjaran Allah untuk Nabi kita Muhammad dan umatnya. Itu berkat kita ni beruntung jadi umat kepada Nabi yang paling Allah kasih dan Nabi yang paling Allah sayang. Kalau Nabinya Allah paling kasih, maka umatnya juga adalah umat yang paling Allah kasih. Cuma Allah letakkan syarat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan jadi umat yang paling terbaik daripada sekalian umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi Adam ke Nabi Musa ke Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua umat-umat lain, umat Nabi Muhammad paling hebat. Nabi Allah sebut dalam Quran. Tapi syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat benda baik dan cegah orang buat benda jahat. Jadi kita sahut hari ni program yang sedang duk viral ni, iaitu solat subuh seperti solat Jumaat. Dah banyak tempat buat. Cuba kita buat kat tempat kita juga. Biar orang nak kata apa, alah tu trendingnya tu. Pagi Jumaat pagi subuh tu je ramai. Esoknya tak ada dah. Tak, paling tidak kita dah cuba buat untuk tarik orang beramai-ramai ke rumah Allah. Tak kira lah kalau orang nak kata itu trending ke, itu apa ke, tapi walau bagaimanapun, walaupun mungkin ia sekadar trending, tapi trendingnya positif. Trending yang baik, mengajak orang kepada kebaikan. Kenapa nak kacau? Kenapa nak halang? Ta'muruna bil ma'ruf kan? Ajak orang buat benda baik. Kan? Tak apalah. Mula-mula kita buat kempen tu, lama-lama dia dah jadi biasa, dan dia syok untuk solat subuh beramai-ramai. Dan bila subuh dah macam Jumaat, itu tanda kemenangan Islam semakin dekat. Dan tak cukup dengan itu, watanhauna 'anil munkar. Cegah untuk orang buat benda maksiat. Kalau dalam kawasan kita ada tempat pusat judi ke apa, karaoke yang bukan-bukan, yang boleh merosakkan masyarakat Islam, kita turun beramai-ramai. Ahli Jawatan Kuasa Surau turun dengan jemaah, turun ramai-ramai, minta tutup. Buat report polis dan sebagainya. Kena adalah buat kerjasama. Alaikum bil jamaah, bergerak dalam jemaah. Jangan serang pergi seorang-seorang. Nak ramai-ramai kita pergi. Kan? Cakap elok bukan kita nak mengamuk pun. Sini ramai penduduk Islam ni, you buat tempat ni tak sesuai. Kami minta ditutup lah. Kan? Kami cakap baik-baik ni. Kalau you tak nak, you degil juga, kami akan bawa benda ni sampai ke peringkat atasan. Itu watanhauna 'anil munkar. Cegah kemungkaran. Kalau ini kita buat, Allah janji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu akan jadi umat yang paling terbaik. Bila umat yang terbaik, Allah turunkan rahmat dan berkat di tempat kita. Tempat kita jadi harmoni, berkat. Saya pernah sempat pergi ke Yaman, di kota Tarim, Yaman. Tarim ni orang panggil tempat 1000 wali. Kota 1000 wali. Tempat sana memang ramai ulama, orang baik-baik semua. Tak ada orang tak pakai tudung semua. Malah bukan setakat tak jumpa orang tak pakai tudung, nak jumpa perempuan pun susah. Sebab sana dia memang jaga perempuan duduk di rumah. Lepas tu ada laluan sahaja untuk orang perempuan. Sehingga kan ada pasar ni dipanggil Suk Nisa. Dan pasar untuk orang perempuan je. Orang perempuan je boleh masuk ke dalam pasar tu. Orang lelaki tak boleh. Tak tahu kalau yang menyamar pakai purdah, tak tahu lah. Kan? Tapi orang lelaki tak boleh pergi. Orang perempuan je boleh. Tempat terjaga. Saya tengok situ, di Tarim tu, tempat dia memang tak membangun macam kita sangat. Kita, orang cakap ada bangunan tinggi-tinggi. Dia biasa je. Bangunan rumah orang susah, padang pasir gitu je. Kan? Walaupun dari segi ekonomi dunia dia tak orang cakap tak sehebat macam kita, tapi dari segi akhirat dia lebih hebat daripada kita. Kan? Sehingga kan anak duduk sana tu, anak cari polis tak ada. Anak tanya sahabat anak yang mengaji sana. Sepanjang anak duduk sini tak nampak polis pun, kata.
Dia kata nak ada polis buat apa? Jenayah tak ada. Jenayah tak ada. Sebab apa? Tempat barakah, berkat. Tak ada kes curi, tak ada kes apa. Kan? Itu tempat keberkatan. Yang ni yang kita nak. Bila kita ikut betul-betul perintah Allah, Allah turunkan keberkatan. Tempat kita akan jadi tempat yang terbaik, tempat yang harmoni, tempat yang selamat. Dan kita pun nak membesarkan anak pun kita yakin anak kita membesar dalam suasana yang baik. Tapi kalau kita tak jaga perkara ni, tengoklah keadaan umat di akhir zaman ni. Nak besarkan anak pun kita risau. Tak? Jadi macam-macam masyarakatnya gitu gini. Tak? Jadi cukuplah sekadar itu. Makin lama makin sengit aja tu. Sebelum rebah terus lagi. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsikan, yang kita sampaikan. Gitulah ceramah Isra Mi'raj ni. Mana yang dapat kita cerita je lah. Kan? Nak cerita habis memang tak sempat. Tapi tadi tu saya cerita laju-laju sikit tu. Itulah lebih kurang sebagai sedikit gambaran poin-poin penting yang berlaku dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni. Tapi tak apa, cari kesempatan lain untuk terus mengaji dan mengenal peristiwa agung yang berlaku ke atas kekasih kita Nabi Muhammad SAW ini. Dan tolong sematkan pada generasi muda. Ajar anak-anak kita cerita tentang Nabi kita ni, Isra Mi'raj ni, kisah Nabi kita. Kan? Daripada kita cerita kat dia benda merepek-merepek, cerita sang arnab dan sang kancil, ada faedah benda. Nah, sang anak, sang kancil. Lepas tu habis-habis cerita yang sama tu, sampai budak tu kata, dah tahu dah. Nah, nanti arnab tu kalah. Kata. Jadi, daripada cerita tu, baik kita cerita pasal Rasulullah, pasal Nabi. Sehingga kan anak-anak kita hari ni, dia akan kenal Rasulullah, kenal Nabi. Kenal tentang apa yang berlaku kepada Nabi dalam peristiwa-peristiwa yang berkait dengan Nabi. Ini sampai hari ni, budak-budak muda tak kenal Rasulullah. Yang dia kenal artis Korea, yang dia kenal penyanyi, dia kenal pemain bola, dia tak nampak nabinya sendiri. Jadi macam mana nanti dia di padang mahsyar dia nak duduk di belakang nabinya. Kan? Jadi perkara inilah kita kena buat bersama. Moga-moga kita bersama-sama berpimpin tangan untuk masuk ke dalam syurga Allah nanti. InsyaAllah. Amin. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah, dan sampaikan kami ya Allah, dan sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami Islam di Palestin ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka ya Allah. Bantulah kemenangan Islam ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami untuk memanfaatkan agama dalam kehidupan kami ya Allah, untuk kami meletakkan kehidupan agama dalam kehidupan keluarga kami ya Allah. Bantulah kami untuk membentuk masyarakat Islam ya Allah. Selamatkanlah tempat kami ya Allah. Selamatkanlah tempat kami daripada fitnah-fitnah akhir zaman ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.